Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemiliknya sekalian alam, yang maha berkuasa, yang maha penjaga, yang maha memelihara, dan yang maha bijaksana. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita baca dululah pagi ini dari ayat-ayat surah Ali Imran. Ambil fadilat baca Quran, dan insya-Allah mula besok kita baca 2 muka surat hari ya, macam kita sebelum. Cuma sebelum ni duk teringat, sebelum ni Ramadan dalam masjid kita kelas kita. Cari mana masjid kita nak gini. Doa ya. Dah kita tadi duk plan nak cerita pasal Ramadan tu, kan dipanggil ada penjadualan Ramadan dalam kehidupan kita seharian. Jadi bermula daripada bangun tidur sampailah akhir malam tu, maka antara program yang kita boleh susun ialah salat berjamaah di masjid dan duduk di masjid sampai terbit matahari. Yang tu tak ada kita ni. Dulu boleh buat lah ni ya. Apa, mudah-mudahan dapatlah fadilat keluar tu cari ilmu insya-Allah. Baik. Jadi kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله
يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sekali lagi syukur, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemiliknya sekalian alam, dan selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana dimaklumi, kita ini betul-betul berada di ambang Ramadan. Di ambang Ramadan, yang mana hari ini adalah hari termasuk dari hari yang dilarang untuk kita puasa.
Dia panggil Yaumus Syak. Boleh jadi hari ni 1 Ramadan, boleh jadi hari ni 30 Syaban. Jadi ada orang kata, daripada kita ambil apa tu esok, boleh jadi hari ni kita berhati-hati. Dalam agama dia tak ada perkara begitu. Nabi tidak benar kita ni bina agama kita di atas keraguan dan kesamaran. Sebaliknya Nabi kata, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalau nampak anak bulan, dan berhari rayalah atau berbukalah kerana nampak anak bulan. Apabila kamu terlindung daripada nampak anak bulan, maka kiralah kiraan bulan yang sempurna 30 hari. Jadi kaedah dalam agama menentukan Ramadan adalah dengan melihat anak bulan. Kiraan falak tu boleh membantu, tapi jangan sampai bergantung dengan kiraan tanpa melihat. Pasal perintah agama suruh lihat juga. Kita boleh kira perjalanan falak ni, bulan ni duduk sekian-sekian gerak, maka pada hari semalam tengok anak bulan tu, kedudukan dia boleh jadi nampak, boleh jadi tak nampak. Dia panggil imkan ru'yah. Tapi tetap saja dalam agama kita kena tengok. Kalau pun tak nampak, tiba-tiba ada tapi tak nampak, kita mungkin tak nampak sebab terhalang disebabkan awal, keadaan hujan dan sebagainya, maka syariat suruh kita sempurnakan puasa selama 30 hari. Ini kaedah dalam agama. Kerana agama ni sifat dia mudah. Kalau masuk sifat dia mudah, tiba-tiba lah orang tu duduk di kampung, tak ada line telefon, tak ada TV, tak ada apa-apa, hanya ada kalender awak dia tengok, dan kemudian dia boleh tengok bulan tepat dia. Maka berpadalah dengan dia. Orang Arab dulu Badui hidup padang pasir. Duduk padang pasir, dia tengok anak bulan, dia berpuasa. Sebab tu kadang-kadang dalam bab pagi buka kau, dalam bab sahur kau, kita melihat kepada terbenamnya matahari dan terbitnya fajar. Kita je lah ni sebab bila masuk Ramadan pakai ambil berebut tengok takwim. Lepas tu tunggu je tengok jam kita. Rupanya jam kita tu tak update. Awal seminit masuk dah. Kita pun azan. Kan susah. Padahal tengoklah matahari. Cuma perbahasan saya tak sempat lagi, mungkin esok nanti kita itu pasal apa hukum nanti kalau terbuka, bukan berbuka, terbuka seminit awal dalam keadaan dia sangka sudah masuk waktu. Macam dia dengar azan, dia ingat masuk waktu lah, sebab memang orang dah tunggu azan. Jadi rupanya tak bila salah. Kalau ikut fatwa sebelum daripada ni memang kena qadha. Cuma ada perbahasan juga lah. Sebab sebahagian kata dia tak sengaja, bukan dia sengaja. Hukum tak sengaja dalam puasa ni macam orang terlupa lah, makan-makan habis pinggan. Lepas tu belum habis pinggan, orang kata, kamu puasa. Allahu Akbar. Rezeki Allah Ta'ala bagi makan. Tapi jangan pula kita, kalau member kita lupa, biar dia makan dulu sepinggan, habis tu baru kita tahu kat dia. Pasal makan di siang hari Ramadan tu kan termasuk daripada perkara yang mencemarkan kemuliaan dia. Ala kullin, inilah Ramadan yang berada dekat sangat-sangat dengan kita. Terbenamnya matahari atau terbenamnya matahari pada hari ini, maka bermulalah kiraan Ramadannya. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Antara doa salaf bila Ramadan, ya Allah sampaikanlah aku kepada Ramadan,
sampaikanlah Ramadan kepadaku dan terimalah amalan-amalan yang aku lakukan sepanjang Ramadan. Para jemaah yang dirahmati Allah, hati kita ni, kita kena didik untuk bergembira dengan apa yang ada di sisi Allah, tidak dengan apa yang ada di sisi manusia. Allah Subhanahu wa taala pesan kepada kita, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, dengan kurniaan Allah dan rahmatnya bergembiralah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan yang demikian, yaitu dengan kurniaan dan kasih sayang dari Allah, dengan benda inilah kamu gembira. Huwa khairun mimma yajma'un. Dia lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Bagaimana kegembiraan manusia bila dapat harta? Seronok. Pencen dapat graduiti dia panggil. Apa hadiah pencen? Berapa? 500,000 juta. Tak pernah ada dalam akaun bank 500,000 juta. Tiba-tiba hari dia pencen dapat duit 500,000 juta. Contoh. Seronok ke tak seronok? Allahu Akbar. Huri dia. Selama ni duduk kerja tu kerah tulang belikat dia. Habis jam semua urat saraf. 30 tahun servis. Lepas hujung tu dapat rezeki hadiah. Alhamdulillah, seronok tak terkata. Ada orang lain pula, tiba-tiba dapat anugerah, tanding apa semua dapat hadiah pula. Dulu ada rancangan juta ria. Zaman kita kecil-kecil dululah, tengok tandingan pusing-pusing, wang besar dia tu. Wang besar. Ujung tu dapat menang. Nama dia apa? Samiran nama dia. Dapat lah. Nak kereta Ferrari ke nak duit 1 juta. Dia pun dapat duit 1 juta. Zaman tu dapat 1 juta. Seronok tak terkata. Ada orang duduk kebun Felda, kerajaan ambil tanah dia, tiba jadi jutawan segera. Semua ni menggembirakan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kita orang mukmin patut gembira dengan kurniaan dan rahmat Allah. Maknanya apa yang Allah bagi kepada orang mukmin dari sudut pahala, rahmat dan keampunannya. Yang ni kita gembira. Alhamdulillah, hari ni aku boleh solat qabliyah subuh 2 rakaat. Lebih baik daripada dunia dan seisi. Alhamdulillah, aku boleh solat berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Alhamdulillah, aku boleh hadir majlis ilmu. Lebih baik daripada orang yang bersengkang mata duk cari dia jumpa lombok emas, semua harta emas tu milik dia. Maka kita punya harta lebih baik daripada apa yang dia jumpa. Kita orang mukmin ni, kita melihat dengan kacamata agama. So bila masuk pada Ramadan, kita sangat gembira. Bahkan kegembiraan yang ada pada kita sepatut dan sewajibnya lebih gembira daripada kegembiraan kebanyakan manusia dengan berakhirnya Ramadan. Kebanyakan orang tempat kita bergembiranya bila raya. Bila raya tu dah happy. Ketupaknya keluar, rendangnya keluar, lemangnya keluar. Yang kita belum Ramadan dah keluar lemang dah kita. Itu maknanya gembira dengan Ramadan. Ni orang lemang dia keluar dekat-dekat hujung Ramadan. Rendang dia pun keluar hujung Ramadan. Kita ni keluar sebelum Ramadan keluar.
Bukan keluar nak makan saja, lepas ni keluar lagi, keluar pula untuk berbuka puasa. Pasal apa? Sebab kita tak nak makan tu, bukan nak menu tu, kita nak kemuliaan berbuka puasa. Bagi orang makan buka puasa jauh lebih baik daripada bagi orang jamu orang datang berhari raya. Betul tak? Kita mari rumah raya macam-macam kuih raya, lemak, keropok, habis segala menu kita. Bajet kita save dah siap-siap ni untuk hari raya tahun ni. Duit raya berapa ringgit, bajet makan berapa ringgit, berapa menu kita nak masuk, baju raya dah tempoh siap-siap. Entah Ramadan lagi, berapa bajet Ramadan tahu. Kegembiraan orang dengan Ramadan tak setanding gembiranya mereka dengan Syawal. Kita nak masuk 2 hari, 3 hari nak masuk Ramadan, tak keluar lagi banner Ramadan. Nanti tengok yang masuk je 1 Ramadan esok, 3 hari keluar tu banner Syawal. Sebulan nak raya, dah hangat sambutan raya. Sebulan raya masih lagi hangat sambutan raya. Bahkan sebulan lepas tu pun masih lagi ada orang berhari raya. Besarnya Syawal di hati kebanyakan orang Islam di tempat kita. Orang lain pun heran, macam mana Malaysia ni rayakan sebulan. Dia kata raya dia sebulan, habis tu Ramadan masa kita telah divert, distract kita, punya fokus kita telah dialihkan daripada melihat yang utama kepada yang kurang utama. Bukan kata tak boleh bergembira di hari raya, boleh bergembira di hari raya. Kita keluar ramai-ramai, pakai baju baru, pakai minyak wangi, bersalam-salaman, bagi makan kepada orang, jamu. Sehari tu je dalam syariat kita. Lepas tu disunatkan pula kita puasa 6 hari di bulan Syawal. Ni kita punya raya sampai tak sempat nak puasa 6. Nampak? Pasal kita telah mengagungkan sesuatu yang kurang agung. Bukan tak boleh, boleh. Sehari raya 6 hari puasa, kita pergi rayakan sebulan. Tak cukup hari Syawal, sambung lagi. Lepas Syawal ada lagi buat open house. Ni kita. Maknanya kita ada masalah. Apa masalah kita? Masalah keyakinan terhadap apa yang Allah janjikan. Masalah keyakinan kepada mengatur kegembiraan yang ada di dalam hati pada apa yang Allah Ta'ala nak bagi. Allah Ta'ala kata, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kita orang mukmin kena gembira dengan kurniaan dan rahmat dari Allah. Apa kita gembira dengan Ramadan? Kita dah sebut dah minggu lepas. Kita gembira sangat-sangat sebab masuk je malam ni pintu syurga terbuka. Kita gembira sangat-sangat sebab masuknya malam ni pintu neraka tertutup. Masuknya malam ni syaitan yang selama ni duk main goda kita dibelenggu oleh Allah. Allah bagi peluang kepada kita seluas-luasnya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan masuknya malam ni, mana-mana hamba yang dijanjikan neraka atau diancam dengan azab api neraka, Allah Ta'ala bebaskan dia daripada neraka. Tiap-tiap malam Ramadan Allah bebaskan hamba-hambanya daripada api neraka. Rahmat Allah terlalu agung bila masuk Ramadan. Bila Nabi SAW masuk je Ramadan, Nabi akan ucap tahniah kepada sahabatnya. Qad ja'akum syahrun mubarak. Telah datang kepada kamu 1 bulan yang penuh dengan keberkatan. Dibuka padanya pintu syurga, ditutup padanya pintu neraka, dibelenggu padanya para syaitan. Amalan-amalan di dalamnya digandakan pahala oleh Allah.
Siapa yang beramal di dalamnya dijanjikan juga keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agung kita orang mukmin, seronok. Inilah kegembiraan kita. Bazar Ramadan akan dibuka, tapi kita berniaga dengan Allah pada bazarnya Allah Azza wa Jalla. Amal orang sibuk ni, orang peniaga bazar Ramadan beli habis berpuluh ribu modal, berebut tapuk nak dapat tapuk kat MPAJ ke mana ke PBT. Belum jamak buka pagi subuh tu beratur tu nak dapat tapuk dalam Ramadan. Tapuk apa? Tapuk bazar Ramadan. Tapi berapa ramai orang berhubung nak dapat saf yang pertama di bulan Ramadan. Berapa ramai orang berhubung nak dapat slot-slot untuk infak iftar dalam Ramadan. Berapa ramai orang berhubung untuk bagi makan anak yatim dalam Ramadan. Ini kegembiraan yang patut ada dalam hati orang mukmin. Dia gembira dengan janji Allah. Dan fa wallahi, demi Allah, di akhirat nanti dia akan dapati janji Allah itu benar dan mereka akan gembira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa dia akan dapat dua kegembiraan. Farhatun 'inda fitrih, bergembira pada hari dia berbuka, itulah habis puasa berhari raya, suka seronok. Yang kedua, farhatun 'inda liqa'i rabbi, gembira bila bertemu dengan Tuhan. Bila mati dia berjumpa dengan Allah Ta'ala, dia dapati pahala-pahala puasa dia bergunung banyaknya. Dan dia dapati ada pintu khas untuk orang berpuasa nak masuk syurga. Ini kegembiraan bagi orang mukmin. Jadi kita orang belajar kena belajar baiki hati. Apa dia baiki hati? Baiki hati meletakkan kegembiraan kita pada tempat yang sepatutnya kita gembira, dan meletakkan kesedihan kita pada apa yang sepatutnya kita sedih pada sudut agama, dan meletakkan kecintaan kita pada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita. Apa tak berapa nampak lagi Ramadan. Duk lalu dengan motor, kau lalu dengan kereta, sendu je nampak. Pasal orang duk sibuk. Macam kita sebut belum ni, Nabi ni adalah juga qabliyah Ramadan dengan puasa sunat Syaban. Kita ni bantai Syaban, bulan ni lah kita nak timbuk betul-betul. Nanti esok dah tak boleh makan dah, minggu depan tak boleh makan dah, timbuk. Makanlah sepuas-puasnya di bulan Syaban. Nanti Ramadan kita dah tak boleh makan. La ilaha illallah. Baliknya kita, alah sempat tak puasa tu urusan masing-masing. Ada orang sempat, ada orang tak sempat, ada orang sempat sikit, ada orang sempat banyak. Itu. Tapi patutnya kegembiraan kita yang paling utama adalah dengan bergembira dengan apa yang Allah janjikan. Huwa khairun mimma yajma'un. Dia lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Orang ke bazar Ramadan kata, kita untung besar tahun ni, kita buka Ramadan, bazar ni coy. Baru saya tengok coy, tahu coy. Coy tengok jenis festival di bawah bandar lah, berapa. Dia adalah satu orang. Tahun ni sepanjang Ramadan dia bahasa diri dia coy. Coy akan berada di sini, jual bazar sini, akan buka gini. Mari kita jumpa ramai-ramai bulan Ramadan, datanglah ke gerai coy. Nak suruh kempen dia nak berniaga di bulan Ramadan. Kita buka pukul berapa? Pukul 5 petang kita buka, apa tutup ke apa? Pukul 10, 12 malam. Mana kamu dengar Ramadan? Ada seorang peniaga, hari dia, alhamdulillah,
Dulu saya jumpa dia jual nasi kukus, jual bazar Ramadan. Lepas ambil setahun niaga, dia kata, Ustaz, Pak ni tak nak dah ambil bazar Ramadan. Pasal apa? Habis terawih kita. Pukul 5 belum asar tu duduk bazar dah, duduk sentak-sentak apa semua. Solat Jumaat dah tak tahu dah asar kat mana. Masuk je habis apa tu asar, lepas asar berdua-dua orang mau duduk sibuk. Akhir waktu makin sibuk, makin dekat dengan buka makin sibuk. Ahli masjid makin dekat puasa makin sibuk doa. Makin sibuk buka, makin dekat waktu terbenam matahari makin sibuk doa. Dia duduk bazar makin lama makin sibuk dengan dunia. Orang azan dia kata. Kadang-kadang tengah azan tu ada lagi orang beli. Kita pun buka lah puasa, kena kabut duk buka puasa. Lepas tu surah qomat kita masih lagi duk kemah-kemah. Pergilah solat. Habis orang solat baru kita sapa. Habis kita sapa, ambil barang bubur dan tafid, balik rumah. Sapa rumah pula mengisyak. Tak turun barang apa semua sekali. Orang duk tengah terawih, kita duk basuh buyuk. Habis Ramadan, duk fikir mana apa aku dapat dalam Ramadan. Itu Ustaz, tak sibuk kok dah bazar Ramadan. Saya kata kalau itulah tujuannya, alhamdulillah. Amor pada tu pekerja dia pula tak ada gaji bulan Ramadan. Pasal dia tutup tak niaga. Pekerja dia kata boleh tak dia nak jual kat bulan Ramadan. Dia kata, macam mana Ustaz? Kalau kita niat infak dalam Ramadan, biar dia ada kerja, dia ada kerja, kita bayar gaji. Tapi kita sibuk dengan urusan kita. Dan kalau boleh kurangkanlah waktu-waktu kerja, biar betul-betul fokus. Time mana kita nak kerana Allah, itu yang kita letak lebih utama. Tu tak cerita lagi geng-geng masuk bulan Ramadan, dia jual mercun. Oh, jual mercun. Banyak lagi gerai mercun hari raya puasa banding tahun baru Cina. Kita tengok gerai mercun hari raya puasa lagi banyak daripada mercun tahun baru Cina. Penuh ni nanti kena tepi-tepi ni, keluar kedai mercun, keluar kedai mercun. Kerajaan pula dah bagi lesen boleh jual mercun, sudah mulai baru. Qul, ambil ayat ni satu je ayat. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah dengan kurniaan dan rahmat Allah, yang ni kita kena gembira. Gembiranya alhamdulillah. Lepas tu saya duk fikir, ya Allah, rasa kerugian bila kita tahun lepas kelas dalam masjid, kita tunggu sampai terbit matahari, kita solat 2 rakaat baru kita balik. Tapi nak buat macam mana? Apakah daya? Apa dia fikir cari masjid mana pula, nak ajak semua gang kita pergi semayang situ musuh. Pasal apa? Kita sayang kepada kurniaan Allah Azza wa Jalla. Tak tahulah, takut pergi masjid nak bagi kelonggaran bulan Ramadan. Doa lah, mana-mana tahu lembut hati nak bagi. Bukan kita nak gaduh dengan siapa-siapa tu. Kita nak kurniaan Allah tu. Kurniaan Allah tu terlalu mahal untuk disia-siakan. Agungnya kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu baru, banyak lagi. Zikir kita di hari Ramadan, bacaan Quran kita sepanjang Ramadan. Apa yang Allah Ta'ala nak bagi kepada hamba-hambanya dalam Ramadan itu terlalu besar, terlalu besar. Atau Nabi SAW bila masuk Ramadan berubah. Nabi berubah. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kata Ibn Abbas, Nabi ni orang paling baik sekali, paling murah hati. Dan keadaan baginda yang terbaik, lebih baik daripada yang baik ni
adalah dalam Ramadan. Bila Jibril alaihissalam datang kepada Nabi bulan Ramadan, Nabi baca Quran dengan Jibril, Nabi khatam dengan Jibril. Pada bulan-bulan lain baca juga Quran, tapi bulan Ramadan Nabi khatam dengan Jibril. Sehingga masuk 10 akhir Ramadan, Nabi tinggalkan dunia dia. Soal bahasa gitu, tinggalkan dunia dia, iktikaf di masjid. Dengan isteri pun tak tidur, padahal benda halal. Duduk dengan isteri pun tak halal, dia boleh je. Apa hukum seorang lelaki mendatangi isterinya di malam Ramadan? Boleh, halal. Apa hukum dia mendatanginya pada 10 akhir Ramadan? Boleh, halal. Tak batal puasa dia. Tapi Nabi menunjukkan kepada kita betapa baginda telah memfokuskan dirinya pada 10 akhir Ramadan sepenuh malam dengan ibadat kepada Allah, sehingga akhirnya Nabi beriktikaf sepanjang Ramadan atau 10 akhir Ramadan. Nabi suruh para isteri dia beriktikaf. Pasal apa? Keyakinan pada apa yang Allah nak bagi. Ini masalah hati kita. Kita ni kalau hati itu, orang panggil itu, kita suka kebaikan. Bukan setakat kebaikan untuk kita. Kalau kebaikan untuk orang pun kita nak bagi. Ayo kalau dulu kalau kita jadi imam di masjid, sengaja bila kita tengok orang datang nak salat sunat qabliyah, atau kita panjangkan sikit waktu antara azan dan iqamah. Asal apa? Kita bagi peluang orang bagi salat sunat qabliyah. Rugi itu. Kita kempen orang, bukan untuk kita je syurga. Ni syurga ni bukan untuk kita je. Jangan jadi tamak seolah-olah aku je nak masuk syurga. Tak. Orang lain tu kita kempen juga. Kalau orang nak kebaikan, kita jangan halang, bagikan. Bahkan kita kempen, galakkan, buat kempen. Jangan keluar daripada masjid sehinggalah terbitnya matahari, naik lebih kurang 15 minit lepas daripada terbit matahari, salat sunat 2 rakaat dan balik. Dapat pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. 30 hari duduk dalam gitu, 30 hari yang menggembirakan. Lepas tu saya kata, fikir penjadualan Ramadan macam mana nak setting. Bangun awal pergi ke masjid. Jangan miss salat subuh berjamaah di masjid. Jangan miss qabliyah subuh di masjid. Qabliyah lah kau subuh, sama ada di masjid kau di rumah tak kira lah. Kalau miss juga, jangan lupa qada pula lepas daripada subuh. Qada, boleh qada qabliyah subuh bagi yang terlepas. Sebab selama ni memang kita maklum subuh lewat, jadi terpaksa je kau pendek pasal orang nak pergi kerja. Jadi subuh dipendekkan, kerja tetap waktu dia. Balik awal tapi masuk tetap tak boleh lewat. Saya fikir, bila kalau ada orang nak cerdik sikit, bukan cerdik, kalau dia tak cerdik, tapi dia melihat agungnya fajar di sisi Allah. Kalau bos-bos yang ada tu bagi peluang, okey, staf aku bulan Ramadan benar masuk lewat 8.30, pasal apa? Dia biasa solat 4 duduk di masjid dan sebagainya. Atau masuk pukul 9 sempat juga duduk di masjid dan sebagainya. Bagi peluang. Pasal apa? Kita pun nak pergi duduk-duduk di masjid. Contoh, bagaimana kita berinteraksi dengan janji Allah tu lebih utama daripada interaksi kita dengan janji manusia. Habis duduk masjid balik rumah, orang kerja. Berharaplah dengan kerja itu rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ruang masa, jangan lupa salat duha. Sambil-sambil itu duduk dalam zikir, baca Quran. Baca Quran paling utama di bulan Ramadan. Rehat, waktu kerja rehat, jangan lupa pergi awal ke masjid. Salat sunat qabliyah zuhur, kalau boleh selama ni salat 2 rakaat je. Salat qabliyah 4 rakaat pula, adjust biar jadi. Memanglah kadang-kadang kita ni salat 4, kadang-kadang salat 2, ustaz pun begitu juga. Bukanlah kita ni orang panggil perfect dah, ada juga.
Tapi bila Ramadan kita nak kempen orang semaksimum mungkin ambil. Dalam Ramadan kalau boleh qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat. Walaupun sunat dia 2 muakkad, tapi ada kelebihan juga pada orang yang sunat qabliyah ba'diyah zuhur 4 rakaat. Boleh. Kalau nak solat qabliyah asar boleh, walaupun tidak muakkad, tapi sunnah pun ada benda ni dalam sunnah. Buat. Qabliyah maghrib tak sempat ustaz pasal sibuk buka puasa. Betul lah. Berbukalah di awal waktu. Allahu akbar, Allahu akbar, buka tu. Ambil fadilah. Pasal itu sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh. Isya ambil ba'diyah isyak. Jangan lupa, walaupun kita nak tarawih, tapi ba'diyah isyak tetap juga rawatib. Ni mentang kita nak solat tarawih, Assalamualaikum, orang duduk solat qabli ba'diyah, kita duduk apa-apa ni nak solat tarawih juga. Niat lain, ba'diyah isyak lain niat dia, tarawih lain pula niat dia. Susun jadual kita dalam Ramadan. Pasal ni kita nak rebut rahmat dan anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Lepas tu kita nak planning macam mana Quran baca lebih sikit pada pagi. Kalau sebelum daripada ni kita baca zikir pagi dulu. Nampak gayanya bila tak baca tu kadang-kadang baca, kadang-kadang tak baca. Maka kita mari kita baca zikir dulu supaya kita istiqamah balik. Lepas tu baru kita baca Quran. Lepas tu kita tadabbur. Kita nak orang panggil, kalau orang apa tu, kereta tu dia nak betul steering tu dipanggil apa? Alignment. Buat alignment balik. Alignment, buat lari. Kadang-kadang kita ni kalau lepas steering dia lari ke kiri, kadang lepas steering lari ke kanan. Pasal apa tu? Dah buat ujung lubang macam-macam tu. Jadi bila kita buat alignment tu, kita lepas tu straight. Diri kita pun lagu tu nak kena buat alignment. Pasal apa? Dah sebelah bulan dah tu ujung lubang. Dulu rajin je Ramadan, solat sunat rajin, waktu zikir rajin, baca Quran rajin. Lepas sebelah bulan ni tak ingat dah ustaz, zikir pagi pun ingat kadang baca, kadang tak baca. Habis alignment banyak lagi. Masa ni Ramadan ni kita betul balik alignment kita. Sehingga bila kita lepas steering pun jalan straight. Ramadan lah waktunya kita mengubah diri kita, nak ambil balik apa yang kita dah banyak kita miss sepanjang 9 bulan. Begitulah servis hati. Biar hati kita ni gembira dengan apa yang Allah janjikan, bukan gembira dengan apa yang ada di sisi manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mentaufikkan kita, memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalani Ramadan yang akan bermula malam ni. Terbenamnya matahari hari ini, maka masuklah kita dalam bulan Ramadan. Allahumma ahilhu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Bila subuh keluar je anak bulan, tengok nampak anak bulan, kita kata ya Allah, terbitkanlah dia padaku dalam harapan dan keimanan dan keselamatan serta Islam. Tuhanku dan Tuhanmu wahai anak bulan adalah Allah. Maknanya kita ni cari Allah Azza wa Jalla. Kembali. Bulan ni bulan berniaga dengan Allah. Bazar yang paling untung bazar Allah Subhanahu wa taala. Orang lain berniaga untung berlipat kali ganda, tapi tak adalah siapa jadi jutawan segera. Tak ada. Tapi berniaga dengan Allah, dia lebih pada jutawan. Dia pahala lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ganda-ganda yang lain yang banyak, kalau nak kira tak terhitung. Semua amalan anak Adam 1 ganda 10, kecuali puasa. Kata Allah, yang ni untukku, aku bagi sebanyak mana yang Allah Ta'ala nak bagi. Allahu Akbar. Agungnya. Kena harap, kena rasa. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala taufikkan kita kepada kebaikan. Wallahu taala alam. Esok kalau kita sambung baca muka surat, 2 muka surat, dan kita cerita sikit pasal Ramadan.
Kemudian kita akan mula mentadabbur surah Ali Imran, insyaallah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pak doa kan, doa masuk Ramadan tak lupa sebab ada hajat dia pagi. Jadi pesan untuk doa, kita doa lah, kita doa untuk diri kita, ahli keluarga kita. Bila masuk Ramadan, Allah jaga kita semua. Allah bagi kekuatan kepada kita untuk beramal. Sebab tidak ada yang boleh bantu kita, la haula wala quwwata illa billah. Jadi kata doa yang kita doakan sama-sama doa kita ini, ya Allah Ta'ala bagi istiqamah, kekuatan, Allah bagilah kemudahan untuk kita, sama ada kesihatan, ruang, masa, tempat dan sebagainya, untuk kita boleh teruskan kelas kita. Kalau boleh macam kita sebutlah cita-cita tu, Allah Akbar, alangkah nikmatnya kalau kita boleh berkelas kembali dalam hati. Tak kira hati mana Allah Ta'ala nak bagi tu, sebabnya fadilat yang banyak. Terang kita orang tahu, ada orang nak buka hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Itu saja. Jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.